Selamat pagi, salam sejahtera. Kalau benar Mukris tak mahu pecahkan undi Melayu, ini yang Mukris harus lakukan. Bukannya terus kecewa, terus mengecam tindakan Perikatan Nasional menolak Parti Pejuang menjadi ahli dalam Perikatan Nasional tersebut. Sebelum saya teruskan ulasan, sila pastikan Anda tekan butang subscribe, karena tekan butang subscribe itu percuma. Terima kasih karena telah menyokong dan telah mengungsikan ulasan kali ini. Saudara-saudara, kalau tidak mahu jadi atau kalau tidak mahu undi Melayu pecah, sebaiknya bubar sajalah Pejuang. Itu ulasan pagi ini. Susulan ditolak permohonan untuk menyertai Perikatan Nasional tanpa diberi sebarang alasan, Pejuang lantas menzahirkan kekecewaan yang amat sangat atas tindakan tersebut. Setiausaha Agung Pejuang Amiruddin Hamzah berkata, adalah amat mendukacitakan bahwa iltizam dan matlamat parti itu untuk tidak memecahkan undi orang-orang Melayu tidak disambut oleh pimpinan Perikatan Nasional. Sehubungan itu, Pejuang memaklumkan pihaknya akan terus menggerakkan jentera untuk bersiap sedia menghadapi PRN akan datang. Soalnya, siapa yang memecah belahkan undi Melayu dan sejauh mana kekuatan Pejuang yang hilang deposit semua kerusi ditandinginya pada PRU 15 lalu pada ketika ini? Jom saudara-saudara sekalian, Anda mungkin boleh jawab, siapa sebenarnya yang memecahkan undi? Adakah Parti Perikatan Nasional ataupun Parti Pejuang? Pada penglihatan kita, biasanya yang memecahkan undi itu ialah siapa yang terbelakang. Yang terdahulu itu bukan pemecah. Yang terkemudian itulah sebagai pemecah undi. Jadi kalau dilihat pada itu, Parti Pejuanglah sebenarnya yang memecahkan undi Melayu. Kerana Gabungan Perikatan Nasional dan Parti Bersatu juga PAS adalah parti yang sudah lama kuat. Manakala Parti Pejuang baru muncul. Kemunculannya itulah yang sepatutnya boleh dikatakan sebagai pemecah undi orang Melayu. Saudara-saudara sekalian, kenapa Pejuang masih mahu bertanding dan mahu menggerakkan jentera bagi menghadapi PRN, sedangkan dengan hilang deposit semua kerusi itu adalah petunjuk konkret, paling konkret, bahwa ia sebuah parti yang sangat lemah dan ditolak oleh rakyat. Jika benar Pejuang tidak mahu undi Melayu berpecah, tidak sudah menyelesaikannya, kerana langkah terbaik ialah ia tidak bertanding sama sekali pada PRN akan datang ini. Bukannya bergabung, tetapi jangan bertanding. Kalau memang benar itu adalah alasan utama, yaitu supaya undi orang Melayu tidak pecah, benarlah kata Sabudin ini. Lebih baik jangan bertanding. Lagi pula memang sudah terbukti jelas bahwa Parti Pejuang tidak mempunyai sokongan yang kuat kerana tiada satu pun mereka menang serta semuanya kehilangan wang pertaruhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang terbaik sekarang ialah lebih baik, malah paling terpuji sekali jika Pejuang dengan kadar segera membubarkan terus parti itu. Pejuang harus sedar, kekalahan yang teruk dialaminya pada PRU 15 lalu adalah petanda ia tidak diterima dan ditolak sama sekali oleh pengundi Melayu. Hanya dengan Pejuang tidak bertanding atau membubarkan partinya dan seterusnya, sekelumit kecil orang Melayu yang ada dalam parti itu, termasuk pimpinan utamanya menyertai parti Melayu lain yang lebih besar dan diterima rakyat, maka dengan sendirinya undi Melayu tidak berpecah lagi. Bukankah ini lebih logik dan ini lebih baik? Ini baru disebut bukan pemecah undi,
tetapi penyatu undi. Selagi pejuang ada dan terus bertanding, berdasarkan keadaan semasa dan keadaan sekarang ini, ia akan tetap kalah dan hilang deposit lagi. Dan inilah yang disebut sebagai parti pengacau, pengganggu, dan hanya memecahkan undi. Kalau ketika Tun Mahathir Mohamad masih ada bersama dengan pejuang pun, ia hilang deposit semua kerusi, sudah tentulah setelah beliau keluar parti pejuang dan kini hanya dipimpin oleh anaknya Mukhriz Mahathir bersama mereka yang tiada pengaruh langsung, kekalahan yang bakal diterima akan lebih teruk lagi. Itu ramalan para penganalisis politik dan saya juga bersetuju dengan perkara itu. Jadi eloklah sedar diri sebelum tersembam buat kali kedua. Sebenarnya, dalam hal ditolak menyertai Perikatan Nasional ini, pejuang tidak perlu menyalahkan Perikatan Nasional. Kononnya, tidak bersama dengan matlamat mahu menyatukan undi Melayu. Sebaliknya, pejuang harus melihat cermin terlebih dahulu. Semua orang tahu, hasrat pejuang menyertai Perikatan Nasional tujuannya tidak lain ialah untuk memastikan 4 kerusi DUN yang dimilikinya sekarang ini, 2 di Kedah dan 2 di Selangor, dapat terus dipertahankan melalui naungan mana-mana gabungan tersebut. Tetapi dengan hilang deposit di semua kerusi pada PRU 15 lalu, ia dengan sendirinya memberi gambaran pejuang tiada kekuatan dan 4 kerusi itu, jika Perikatan Nasional bertanding dalam kedudukan sekarang, mereka sendiri boleh memenanginya. Daripada diserahkan kembali kepada pejuang untuk bertanding, lebih baik Perikatan Nasional saja yang bertanding atas kekuatan mereka sendiri. Bak kata pepatah, kalau boleh sakau sorang-sorang, buat apa nak berkongsi dengan orang lain? Itu saja sebabnya Perikatan Nasional tidak mahu menerima pejuang, malah tidak perlu memberi apa-apa alasan pun. Pejuang sepatutnya faham sendirilah hal ini mudah seperti itu. Sepatutnya sebelum memohon menyertai Perikatan Nasional untuk bernaung, pejuang mesti membuktikan kekuatan mereka terlebih dahulu dan menyerlahkan sebuah parti mereka benar-benar ada nilai tambah. Ini sudahlah tidak ada nilai tambah, datang pula hanya untuk menambah masalah dan tak pasal-pasal Perikatan Nasional kena susun semula pembahagian kerusinya. Mudah kata, kelemahan paling awal dalam hal ini ialah apabila pejuang sendiri memohon menyertai Perikatan Nasional tanpa memperkuatkan partinya terlebih dahulu, bahkan mengharapkan Perikatan Nasional untuk memberi kekuatan tambahan kepada mereka. Dipetik daripada Sabudin Husin, diubah suai daripada admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila share video ini, kita jumpa lagi, bye-bye.